Okey, jangan lupa sign attendance kalau macam untuk yang tidak sihat disebabkan COVID-19 tu macam Adam Bismil, dan juga siapa lagi yang tak dapat join untuk kita punya lecture this morning disebabkan dia close contact, dia dah mula ada simptom yang macam COVID ke ataupun macam Adam Bismil tu memang dia positif kan, kalau tak larat tidak mengapa. Kalau yang macam itu memang kita dah termaklum pelajar tidak sihat. Don't worry, boleh tengok video yang dikongsikan di sini. Okay, right. So yang soalan pertama, boleh tengok buku. Boleh tengok buku. State the functional group present in the following compounds with the structural formula as shown below. So yang kita akan tengok soalan yang kita akan tengok yang first tu. Okay. Okay, syukran. Okay. Right. So kalau kita lihat untuk molekul K, you tengok kat buku, you dengar je suara I. Molekul K tu kita nampak dia ada kumpulan OH daripada kanan, and then CH2 and also CH3, is it? Okay. So ini menunjukkan dia ada kumpulan berfungsi yang dinamakan sebagai hidroksil. Dia dinamakan sebagai hidroksil. So kalau kita lihat pilihan jawapan kita A, B, C, D, so pastilah jawapan B salah. Jadi jawapan B tu kita dah boleh pangkas siap-siap. Okay. And then untuk yang L, C double bond O, C double bond O ni macam kita ni tengah C double bond O, lepas tu kanan kita ada hidrogen, kiri kita ada kumpulan metal. Itu menunjukkan kita ada kumpulan karbonil. Karbonil tu apa-apa yang ada C double bond O. C double bond O. Tapi kita kalau nak lebih spesifik, kita tahu kalau C double bond O, kanan dia hidrogen, kiri dia kumpulan metal. Kita tahu tu kumpulan aldehyde. Tapi kalau C double bond O, kanan kita kumpulan metal, kiri kita kumpulan metal, itu adalah kumpulan karbonil. Kumpulan karbonil, kumpulan keton. Kumpulan keton. Okay, right. And then yang M pula. Kita nampak di situ, kita ada C double bond O, dia lebih kurang sama, cumanya dia sengitkan sikit molekul tersebut. C double bond O, kumpulan metal sebelah kanan, kumpulan metal sebelah kiri. Untuk molekul M. Kita tahu ini pun kumpulan karbonil juga. Cumanya secara spesifik lagi namanya adalah kumpulan keton. Okay? And then yang N, this is the most common lah. Kita ada C double bond O, yang ada kumpulan hidroksil dekat kanan kita, dekat kiri kita kumpulan metal. Atau mana-mana lah, maybe C double bond O, kiri kumpulan hidroksil, kanan kumpulan metal ke, tak kisah, belah-belah mana pun. Tapi ini menunjukkan ada kumpulan karboksil. Ada kumpulan karboksil. Jadi di sini jawapannya adalah A dan D. Sebab jawapan A dengan D itu sama kan? Hidroksil, karbonil, karboksil. Karboksil yang ada kumpulan carboxylic acid. Tolong lihat dekat dalam dia punya buku tu. So boleh yes. Doktor tak ambil seorang lagi. Yes, baru je accept. Adila kan? Sorry Adila. Baru perasan ni Okey dah. Dah masuk Adila. Okey. Right. So, untuk yang nombor 2, determine the number of constitutional isomers for chloropropane CH3H7Cl. Okey, untuk jawab soalan yang seperti ini, apa yang kita kena buat yang pertama adalah kita kena draw dulu. CH3H7Cl. Okey. Sekarang ni patutnya kalau saya punya laptop. Sekejap Okay, you kena try draw dulu please. Okay, tolong cuba draw terlebih dahulu. Sebab kita ada so dia punya carbon dia ada 3 kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cl. Okey. I hantar gambar sekarang Kesian Akil. Kami tak lepas masuk lagi, Doktor Amit. Sorry. Tadi memang I tak boleh nak admit lagi. I berada di tempat lain. Berada di bilik air. Sorry
Okey, sekarang I tengah hantar gambar dekat kita punya grup WhatsApp. Okey, so itulah dia yang dekat grup WhatsApp tu, walaupun tulisannya buruk-buruk tapi boleh faham kan sebab nak cepat. Okey, kita ada C3 H7 Cl. So ada berapa isomers yang kita boleh bina daripada C3 H7 Cl kan? Kalau kita nak tahu, kita kena draw macam yang I tunjuk dekat dalam kita punya grup WhatsApp sekarang. So dia punya isomers ini, dia ada berapa? Ingat isomers, kita punya atom, bilangan atom kita semua sama. Yang berbeza adalah dia punya susunan. Okey. So I akan tuliskan jawapan, nanti I akan share gambar. Okay. Sebab sekarang ni Cl berada dekat karbon yang pertama kan. So hint dia yang I nak bagi tahu you adalah kloro letak dekat karbon yang kedua. Letak pada karbon yang kedua. Please tolong buat sekarang. I pun tengah buat, nanti I share gambar. Sebab I ada pen stylus tu tapi tu guna kat laptop. Kalau kat komputer ni susah sikit. Bila I guna laptop tu dia jam. Okey, sekarang I akan hantarkan dia punya isomers dia. Apa tu? Okay, right. So dekat dalam grup WhatsApp sudah tertera di situ. Satu lagi dia punya isomer dia. So sebab dia boleh membina dua molekul yang berbeza in terms of the arrangement, maka jawapannya adalah dua. Dia boleh menghasilkan dua constitutional isomer. Satu lagi maksudnya gambar yang I bagi tu, satu tu isomer satu, yang kedua adalah isomer yang kedua. Apa yang diubah hanya position Cl. Yang kat bawah tu, yang gambar sebelah bawah tu kan, hidrogen dia tu I tadi nak tertulis karbon. Tu sebenarnya hidrogen bukan A bukan A tapi hidrogen. Boleh faham kelas? Boleh. Okay, good. Itulah cara nak draw isomer. Senang je soalan objektif ni. And then number 3, which of the following compounds is a chiral molecule? Yang mana adalah chiral molecule? Okay, definition chiral molecule adalah karbon yang attach kepada 4 kumpulan yang berbeza. Okay, so kalau kita kena buat expanded structure. Okay, cuba you buat expanded structure yang untuk A tu. Buat expanded structure untuk A. Okay. Kita buat sama-sama sebab I pun buat juga. Okay. Kita buat expanded structure untuk yang B pula. Okay, and then yang C pula. C. Okay, and then kita buat yang D. Tulis kat you punya test pad. Kalau tak tulis, tak faham tu. Okay, tak apa. Nanti I tolong. Cl, CH3. Okay, I hantar gambar sekarang. I dah draw dia punya expanded structure. Nanti tuan tengok betul-betul. Okay, right. Okay, sekarang you nampak tak yang I hantar dekat dalam grup? Nampak tak yang I hantar dekat dalam grup tu? Okay. Nampak. Ya Allah. Saya nak balik kan. Ya Allah. Oh, tadi kan. Nanti betul tak sorry tak ada main. Allahu Akbar. Sudah saja ayat. Tak adalah kita nak tanya datang. Okey, bulat dan tanya gitu. Okey, sebab dia tanya yang metodologi dengan categorization baca yang untuk
Nanti dah bulan 3 saya hantar yang hard copy. Sebab saya tak dapat lagi dia saya guna. Kasih doktor. Maaf tak kalau Sorry ada student dia nak balik Terengganu, so jumpa I sekejap. Okay, you nampak tak gambar yang I share dekat dalam grup tu kan? Okay, cuba kita tengok yang A tu. You nampak karbon yang tengah-tengah tu? Karbon yang tengah-tengah tu atasnya Br. Sebelah kanan dia Cl, bawah dia hidrogen, kiri dia hidrogen. Adakah itu adalah chiral compound? Ataupun chiral molecule? Jawapannya tidak. Sebab dia tidak ada 4 kumpulan berbeza yang attach kepada karbon dekat tengah tu. Faham? Boleh faham? Faham. Okey, yang B pula chiral molecule tak? Yang B pun bukan. Sebab dia hanya attach kepada metal dan juga kloro. Yang C pun bukan chiral compound. Sebab dia hanya attach kepada metal, bromo dan juga kloro. Manakala yang D, macam mana yang D? Itu adalah chiral compound. Sebab apa? Karbon tu attach kepada Br, kloro, hidrogen dan juga metal. So cukup 4 kumpulan yang berbeza. So jawapannya adalah D. Denmark. Jawapannya adalah D untuk nombor 3. And then nombor 4. Nombor 4 macam ni kita tengok buku. Tapi dia punya jawapan ada yang dekat skrin ni lah. Okay. So yang nombor 4, which of the following species is an electrophile? Electrophile charge dia apa? Positif ke negatif? Electrophile. Negatif. Positif. Electrophile charge dia mestilah kena positif. Okey. Sebab kalau nucleophile charge-nya adalah negatif. So kita tengok yang A. Yang A tu confirm dia adalah nucleophile. Tulis kat situ. Nucleophile. Sebab dia ada charge negatif. Okey. Yang B kita KIV dulu. Yang C itu adalah metanol. Itu adalah metanol. Dia ada kumpulan oksigen. You rasa kalau dia menjadi spesies, dia menjadi spesies nucleophile ke atau electrophile? Kalau jadi spesies. Maksudnya dalam bentuk ions lah. Dia menjadi nucleophile ke electrophile kalau yang C tu, kumpulan metanol. Dia ada oksigen, okey, dia ada oksigen kan, CH3OH yang 4C tu, CH3OH dia ada oksigen, oksigen ada lone pair. So kalau dia membentuk spesies pasti dia membentuk nucleophile. Tolong note apa yang I sebut ni. And then kalau yang D, itu adalah kumpulan metamin. Dia ada kumpulan CH3 dengan NH2. So ada nitrogen, is it? So kalau ini membentuk spesies, dia akan membentuk spesies nucleophile. Dia pasti akan bercharge negatif. Dia akan bercharge negatif. Maka jawapannya adalah B lah. Sebab itu kumpulan hydronium. H3O+. Dia ada charge positif. So ingat, kalaulah kita ada satu-satu molekul itu, dia ada charge negatif. Lagi satu dia ada atom yang boleh atom yang ada lone pair. Yang ada lone pair seperti oksigen, nitrogen, sulfur. Maka itu adalah molekul yang boleh bertindak sebagai nucleophile. Okay. Alright. Yang nombor 5, state the type of reaction for the following equation. Ini kita tengok sekalipun kita dah tahu, kita guna potassium permanganate. Hari tu I ada pesankan supaya reagent untuk reduction dan juga reagent untuk oxidation supaya kita ingat. Contoh-contoh untuk oxidation reaction, apa dia punya reagent dia? Potassium permanganate. Antara salah satu contoh, potassium permanganate ataupun KMNO4 macam dekat soalan nombor 5 ini. Lepas tu kita pun nampak daripada alkohol dia telah menghasilkan apa? Alkohol, you tengok dekat equation yang kelima tu, alcohol added with potassium permanganate with the presence of acid. Kenapa I kata ada acid? Sebab ada H3O+ dan juga ada heating. Dia menghasilkan apa tu? Dia menghasilkan apa? Kumpulan apa? Kumpulan alkohol ke, aldehyde ke tu? Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. Correct, bagus. So daripada sini, alkohol satu oksigen kan? Carboxylic acid ada berapa oksigen? Ada? 2. Yes, betul. 2.
Yes, 2. So I pun dah pesan hari tu. Kalau nak tengok reaction to oxidation, bilangan oksigen dia bertambah. Bertambah. Yes, betul. Very good. Bertambah, makanya itu adalah oxidation reaction. Kan? Senang kalau kita nak lihat, kalau kita fahamlah dia punya konsep dia. Okay, and then kita lihat kepada soalan subjektif. Soalan subjektif ni, okay. State the functional group present in the benzamide below. Okay, kenapa dinamakan sebagai benzamide? Okay, disebabkan, biar I ni lah. Biar I. Okay, I stop sharing dulu. Share balik. Alright. Alright, okay. So ini tadi soalan yang tadilah kan. Tapi sekarang kita nak tengok soalan dulu. Okay, right. Yang ini. Ini kan, untuk molekul yang you lihat di sini, dia ada kumpulan carbonyl C double bond O, tapi dia attach kepada kumpulan amine iaitu NH2. Dalam masa yang sama, dia attach kepada kumpulan benzene ring. So, apakah functional group yang wujud dalam benzamide ini? Apa functional group dia? So, dekat sini, dia punya jawapannya tadi, yang I tunjuk tadi adalah, dia ada kumpulan benzene ring dan juga kumpulan amide. So, benzene ring ni nampaknya dekat sini. So, dia ada kumpulan benzene, satu lagi kumpulan amide. Kumpulan amide adalah C double bond O. Okay. So, kanan dia ada nitrogen. Kanan dia nitrogen. So, kira dia tak kisahlah apa-apa kumpulan alkal ataupun apa-apa kumpulan seperti benzin dan sebagainya. Itu maksudnya jawapannya di sini adalah benzene ring and also amide. Okay, and then number 2, draw the expanded, condensed and skeletal structure for the compound. Dia suruh ni lah. Okay, so kita akan share balik yang tadi. Hilanglah pula dia punya ni. Share screen lah. Okay, sekarang you boleh nampak tak my screen? Boleh nampak? Ni. Boleh. Okay. Alright, so ini adalah jawapan nombor 2. Okay, sebab dekat sini yang dipinta adalah kita draw expanded. Expanded dia kembang macam ni. Kalau condensed, dia akan tersusun masuk dalam satu barisan. Kalau dia condensed, ini adalah untuk skeletal structure. So kalau kita lihat yang nombor 2 tu, C4H8. Kita dah tahu ini mesti kumpulan alkene punya. Kalau kumpulan alkene dia mesti kena ada double bond dekat salah satu karbon tersebut. So kita buat macam ni lah. C double bond kat sini dekat karbon yang kedua. 1, 2, 3, 4 and then hydrogen dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk expanded. Kalau yang I tuliskan jawapan dan I masukkan kat grup WhatsApp tadi tu pun adalah expanded structure. Ini adalah condensed structure. Ini adalah skeletal structure. Skeletal ingat, setiap bucu ni mewakili karbon. Karbon. Ini adalah double bond. Okay. And then yang B pula ada CH3, C3H7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then ada kumpulan hydroxyl. Ini adalah expanded. Ini adalah condensed. Condensed dalam satu baris saja. Okay. And then ini adalah kumpulan skeletal. I ada cakap hari tu untuk skeletal yang you hide hanyalah karbon dengan hidrogen. Karbon dengan hidrogen. Yang lain kita kena tunjukkan. Hidrogen ni tak bolehlah kita hide. Hidrogen ni. Kalau hidrogen ni kita hide, dia jadi oksigen sahaja. Salah tu. Oksigen dia punya bonding kena berapa? Kalau karbon 4. Kalau nitrogen 3. Oksigen berapa bonding dia? 2. Okay. Oksigen bonding dia 2. So kat sini betul lah. Oksigen attach dengan karbon ini. Oksigen attach dengan hidrogen. So cukup. Kalau hidrogen yang you sorokkan, maksudnya oksigen tu sangat-sangat salah lah cara kita tulis. Okay. So macam ni menunjukkan kumpulan hidroksil. So jelas kumpulan hidroksil.
And then yang C2H5Br, C2H5Br sini, okay. Ini bentuk expanded, ini bentuk condensed dalam satu baris. Ini dalam bentuk skeletal, iaitu dia ada 2 karbon, 1, 2, and then ada Br dekat hujung. Okay, 1, 2. Ingat setiap bucu mewakili karbon. Setiap bucu mewakili karbon. Okay, so kalau karbon ada 2, bucunya kena ada 2 je. Jangan pula bila you draw, kan? Bucunya ada 3. So something is wrong lah. Okay, ini adalah kumpulan carboxylic acid. Carboxylic acid di mana ini adalah expanded structure, ini adalah condensed, okay, ini adalah kumpulan dalam bentuk skeletal. Dalam bentuk skeletal you nampak C double bond O OH. Katalah kat sini you nak letak karbon. Nah ini karbon, nampak tak dekat tengah ni? Boleh kalau you nak letak karbon di sini. Okay? Tidak salah. Kalau macam skeletal kita kena hide kan. Okay, alright. And then kita lihat nombor 3. Draw all possible constitutional isomers for the following compound. Okay. Right. Dia ada C5H10, C5H10, and then ada C4H9Br. Okay. Yang ini adalah dia punya possible constitutional isomers. Ingat tak? Constitutional isomers ni maksudnya kita kekalkan the number of carbon and also hydrogen ataupun oksigen ataupun bromo kalau ada. Cumanya kita menukarkan cara susunannya. Okay, ini dia diberikan jawapan dalam bentuk penamaan. Nanti you come out with the expanded structure. Ingat, untuk beginner seperti kita, seperti you all, buat expanded structure dulu. Nanti kalau dah agak terror sikit along the way, kalau you dah biasa skeletal, then you proceed with skeletal. Tak jadi masalah. Sebab kebanyakan my student mula-mula dia cuba buat expanded sebab dia nak memahami carbon tu. Sebenarnya karbon tu dia nak sambung ke mana, hidrogen ke mana, oksigen ke mana kan. Tapi along the way dalam dia belajar topik organic chemistry ni, dia akan jadi makin terror, dia boleh buat skeletal. Sebab skeletal dia punya kelebihan yang pertama lebih menjimatkan masa, yang kedua adalah kurang kesilapan. Kalau kita gunakan skeletal structure. Tapi katalah you dah terror pun guna skeletal structure pun tak jadi masalah. Jawapan semua diterima. Okay, so ini dia punya nama-namanya. Tolong nanti drawkan dia punya expanded structure ke condensed structure ataupun skeletal structure yang you prefer. Tapi for me, kalau untuk permulaan, gunakan dulu expanded structure. Okay, soalan daripada Nadia. Doktor, kalau CH3 tu boleh ke tulis CH3 on both side, bukan CH3, CH3? Oh, CH3 on, oh tak boleh. Dia macam ni. Kenapa I letak carbon kat sini kan? Sebab itu menunjukkan bahawa carbon attached to carbon. Kita nak kena tunjuk macam tu tau. Kita tak boleh carbon attached to hydrogen. Lepas tu barulah carbon kan. Carbon attached to carbon. Carbon kena bertemu carbon. Itu kalau chain yang tengah lah. Lepas tu barulah carbon yang hujung tu akan bertemu dengan hydrogen. Okay. Boleh faham ke Nadia yang I explain ni? Okay. Ini Nadia. Ini terpakai untuk expanded structure. Tapi kalau condensed structure tak apa. Kalau condensed structure you buat CH3, 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 CH2, 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 CH3, tak apa kalau condensed. Kalau expanded, kita buat carbon bertemu carbon, carbon bertemu hydrogen. Okay. Macam tu. Okay. Right. Okay, right. And then nombor 4. Saturated hydrocarbon Y with molecular formula of C4H8 exists as a pair of cis and trans isomers. Lepas ni ada kelas ke? Pukul 11? You ada kelas ke lepas ni? Tak ada. Tak ada I habiskan sampai soalan nombor 5 Nombor 5 lepas tu kita boleh stop Okay. Nombor 4. A saturated hydrocarbon Y with molecular formula of C4H8 exists as a pair of cis and trans isomers. So kalau dia kata saturated hydrocarbon, maksudnya dia ada single bond saja ke ataupun dia ada double bond ke, macam mana kalau saturated? Single. Sekejap 1, 2, 3, 4. Patutnya kat sini kalau dia ada double bond, okey macam ni betul apa yang dijawab tadi. Saturated patutnya dia ada single bond sahaja. Tapi kalau unsaturated dia ada double bond.
So soalan ni silap. Patutnya soalan nombor 4 ni betulkan An unsaturated hydrocarbon Y. Unsaturated sebab dia ada double bond, dia tidak tepu. Okey, dia tidak tepu sebenarnya. Kalau saturated, dia adalah karbon tepu. Karbon tepu dia ada sigma bond, sigma bond, sigma bond sahaja. Tapi kalau unsaturated hydrocarbon, dia ada double bond atau triple bond, dia ada sigma bond dengan pi bond. Okey, macam double bond yang tunjukkan di sini. Satu line ini mewakili sigma bond, satu line lagi mewakili pi bond. Pi bond ni dia lemah sikit. Mudah untuk kita break the bond, untuk kita buat addition reaction contohnya. Okey, so betulkan soalan nombor 4 and unsaturated. Okay, right. So dia suruh draw structural formula for both cis and trans isomers. So kita dah tahulah kalau cis and trans, dia mesti kita kena susun dekat tengah-tengah C double bond C. Kita susun dulu tengah-tengah C double bond C, and then barulah kita sambung bahagian sini kumpulan metal sebab dia ada 4 karbon kan. So betul lah ni. 1, 2, 3, 4. Ni I tunjuk balik. 1, 2, 3, 4. I tunjuk balik 1, 2, 3, 4. Tapi kita susun macam ni supaya kita boleh tunjukkan bahawa kumpulan yang attach kepada karbon ini pada side yang berbeza, at the opposite side. Metal atas, metal bawah. So namanya trans but to in. Okay. Kalau kumpulan metal dua-dua dekat atas, namanya cis but to in. Okay. Cis but to in. Cis sama CC. Trans bertentangan. Tentang. T. Tentang. Cis sama. Sama side lah. Itu saja je cara nak formula nak menghafal lah, katalah terlupa. Explain why exhibits geometrical isomers. Dah why pula kan. Letaklah hydrocarbon A ke B ke kan. Okay, alright. Kenapa yang B ni, kenapa Y ada geometrical isomers? Because it has a restricted rotation due to the presence of double bond. Memang kalau ada double bond macam ni, dia tak boleh rotate. Dia macam dia macam dah keras sebab dia ada double bond kan. Ada sigma dengan pi bond. Dia tak boleh pusing, dia tak boleh rotate tau. Dia punya sisi tak boleh rotate. So sebab dia ada restriction ini, maka sebab itulah dia ada dinamakan geometrical isomers. Okay. And then number 5 for molecule CH3, CH2, CH, OH, CH3, okay, identify chiral center. Ini chiral center dia. Sebab apa? Karbon ini, ini biar I draw kat kertas Okay. Nanti I share dengan you lah. Right. Sorry. Dekat sini, ini ada OH. A pair of enantiomers. Sorry, jawapan dekat sini sebenarnya salah ni. Dia punya kumpulan berfungsi dia salah. Okay, tak apa. Biar I tunjukkan you lah. Okay. Hydrogen. And then dia ada kumpulan CH2, CH3. Okay. OH, and then CH2, CH3, CH2, CH3, hydrogen, OH dengan CH3. Chiral center. Okay, I hantar gambar sekarang Okay. Right. Okay, I ada hantar gambar dekat dalam grup. So you nampak bahawa kenapa yang merah tu dinamakan sebagai chiral center, sebab karbon itu attach bahagian atasnya kumpulan metal, bawah kumpulan OH, belakang ada kumpulan hidrogen, sisi dia ada CH2, CH3. Maka kita boleh kenal pastilah itu adalah dia punya chiral center sebab dia suruh identify chiral center kan. And then draw a pair of enantiomers using 3D structure. Yang tu senang je. So you buat dia punya mirror image lah. Okay, so ini pun I tengah buat sekejap. I buat kejap. CH2. CH3. CH3 and then ya. Kalau you dapat buat sama-sama pun okey juga.
Okay, sekarang I akan hantarkan gambar ni. Sebab dia nak pair of enantiomers. Apa maksud enantiomers hari tu I sebut? Enantiomers macam kita punya tapak tangan. Dia ada mirror image tapi non-superimposable. Okay. Alamak. Sekejap. Hilang pula gambar ni. Okay. I ada hantar. Tapi apa tulisan I tu macam tak berapa lawa tau sebab I nak cepat. Maafkan ya. Tapi you fahamkan apa yang I draw? Itu adalah jawapan untuk 5B. Jawapan untuk 5B Okay. Itu adalah mirror image. Tapi they are non-superimposable. Tak boleh overlay dua structure yang I tunjukkan untuk gambar yang paling akhir dekat grup WhatsApp kita. Okay. Alright, okay kelas. Ada apa pertanyaan tak sebelum kita end? Kan nanti I akan share jawapan ni. Apa ni ganti BR dengan OH? Oh, dia suruh ganti BR dengan OH. Ni pun boleh juga. Oh, patutlah OH tak nampak kat sini. Dia suruh ganti BR dengan OH. Okay, boleh juga kalau kita nak letak OH sebelah atas pun boleh. Katalah you nak letak OH sebelah atas pun boleh juga. It doesn't matter. Tak kisah. Tapi macam yang I tulis ni, OH I letak sebelah depan. Sebab tu dia ada bond yang tebal sikit macam ni. Tapi yang ni dia letak metal sebelah depan. Alright, okay kelas. So kalau tak ada apa-apa nanti I akan share jawapan untuk nombor 1 hingga nombor 5 dahulu kepada you. Dan juga pada minggu depan, good luck untuk you punya examination. Buat yang terbaik untuk exam. Okay, ingat apa I cakap, yang terbaik sekali kalau kita nak belajar